Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Najmi bin Muhammad Kamal. Nombor pendaftaran 01 DTK 21F1051. Hari ini saya nak membincangkan pasal LGBT. Okey. Apakah itu LGBT? LGBT ialah singkatan daripada bahasa Inggeris yang di mana L untuk lesbian, G untuk gay dan B untuk bisexual dan juga T untuk transgender. Okey. Lesbian tu apa? Lesbian tu ialah yang di mana perempuan dia suka perempuan. Dia bukannya suka macam suka kawan kan. Saya sukalah kawan dengan awak. Okey, dia bukan macam tu. Dia lebih kepada suka seksual, macam dia nak kahwin dengan perempuan yang lain. Begitu juga gay. Gay pun sama. Lelaki dia suka lelaki sampaikan dia nak kahwin dengan lelaki tu. Itulah dia lesbian dan juga gay. Okey. Seterusnya kita nak cakap pasal bisexual. Okey, bisexual ni tak semua orang tahu. Tapi ada yang tahu. Okey, bisexual ni yang di mana dia kahwin, contohlah dia lelaki. Okey, dia dah kahwin, dia kahwin dengan perempuan. Normal lah kan? Dia suka perempuan. Tapi dalam masa yang sama, dia suka lelaki juga. Dia macam aku suka perempuan, tapi aku suka lelaki juga. Dia macam lebih kurang macam tu lah. So kalau dia curang dia curang dengan bini dia kan. Dia curang bukan dengan perempuan lain, tapi dia curang dengan lelaki. Lebih kurang macam tu. Okey, seterusnya kita cakap pasal transgender. Apakah itu transgender? Ini lebih ramai orang tak tahu pasal transgender ni sebab ianya pelik dan amat pelik. Okey, transgender ini dia yang di mana dia lelaki. Okey, contoh dia lelaki atau perempuan lah. Dia ada badan macam lelaki. Kalau dia lelaki lah, dia ada badan macam lelaki, sadar ke macam mana ke memang lelaki, tapi dalam hati dia rasa dia ni perempuan. Dia macam otak dia terlalu keliru yang di mana dia lelaki tapi dia rasa dia perempuan. Itulah dia transgender. Okey. Panggilan LGBT ni dia bermula pada 1990-an. Dia pada time tu mereka yang mana LGBT ni depa macam buat satu group ataupun yang mana depa nak mengadilkan depa punya hak. Macam tu lah. Dan yang di situ depa akan bawa bendera pelangi ataupun sebagainya lah. Contohlah ada yang orang yang terbabit dengan LGBT ni, dia ada buka restoran. Okey, mesti depa akan menggantung bendera dekat luar ataupun kat dalam restoran tu, bendera LGBT, bendera pelangi tu. Pelangi bendera ni untuk melambangkan ini geng dia, geng LGBT. Seperti itulah. Yang di mana bila orang nampak je tu, ini geng aku. Ini mesti geng aku. Okey. Depa adalah yang buat macam pakai kasut pelangi ke, ataupun depa buat tattoo pelangi, yang mana depa nak bagi orang tahu yang ni depa ni LGBT. So kalau depa pergi mana-mana, orang tahu, yang ni LGBT. Yang ni LGBT. Okey. Sekarang ni saya nak terangkan kesan LGBT. Okey. Yang kesan pertama yang saya boleh bagi ialah LGBT ni dia boleh mudah dapat penyakit
kronik yang di mana penyakit itu ialah penyakit HIV. Okey. Bila dapat HIV, dia akan pergi ke AIDS. Di situ selalunya HIV ni orang-orang yang isap dadah ataupun yang buat seks liar, maknanya dia selalu buat seks dekat siapa-siapa lah, macam tu, seks liar. Tapi LGBT ni dia punya peratusan untuk mendapat HIV ni lebih tinggi daripada orang isap dadah. Lepas tu apa, yang jarum untuk isap dadah tu kongsi-kongsi dengan orang yang seks liar ni. Peratusan LGBT lebih tinggi untuk dapatkan HIV ni. Bermakna ianya sangat-sangat teruk. Okey, kesan yang kedua ialah populasi manusia dekat bumi ni boleh berkurang kalau lebih ramai lah orang menjadi LGBT. Sebab kita tak pernah nampak lagi lelaki kahwin dengan lelaki ataupun perempuan kahwin dengan perempuan, mereka dapat anak daripada zuriat mereka berdua. Maknanya lelaki dengan lelaki, mereka dapat anak yang memang dari mereka berdua. Itu tak akan terjadi. Okey. Itu memang tak akan terjadi sebab itu melanggar hukum alam. Sebab perkara ini langsung tak normal. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, ia akan merosakkan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan. Contohnya seperti bila seseorang ini dia mendapat tahu mungkin anak buah dia dah jadi gay ataupun lesbian ataupun biseksual, transgender macam ni, dia mesti rasa macam gelinya. Lepas tu mesti mereka akan pergi jauh kan, tinggalkan dia, mesti tak nak dekat dengan dia punya. Sebab benda tu pelik kan, benda tu tak normal. Jadi mesti orang akan pergi jauhnya. Okey, di situ kita dapat tengok hubungan kekeluargaan mereka akan regang gila. Okey, di situ akan menjadi teruk. Sebab hubungan kekeluargaan ini amat penting. Sebab tanpa keluarga, kita akan tak ada siapa lah. Kawan pun kadang-kadang akan tinggalkan kita bila mereka dah kahwin. Tapi keluarga masih lagi ada dengan kita. Tapi bila keluarga sendiri membuang kita, jadi kita dah tak ada siapa-siapa. Okey. Dan penyebab daripada untuk LGBT ni ada beberapa lah penyebab dia. Tapi saya boleh terangkan beberapa saja. Okey. Yang contoh pertama ialah trauma masa kecil. Mungkin kalau perempuan lah. Kalau perempuan mungkin mereka ada masalah nak percaya lelaki. Mungkin ada lelaki telah buat jahat kat mereka, something yang membuatkan mereka tak percaya kepada lelaki. Mereka rasa takut dengan lelaki. Jadi di sini dia akan merangsang otak supaya dia fikir lelaki menakutkan. Okey, jadi dia akan suka perempuan sahaja. Dia hanya melayan perempuan sahaja. Di situ menjadikan satu faktor kepada LGBT. Sama juga dengan lelaki. Lelaki juga mungkin ada macam tu, yang di mana trauma daripada budak, mungkin dia ada trauma dengan perempuan, ataupun mungkin dia ada trauma sesama lelaki. Okey, contohnya semasa dia kecil mungkin dia telah diliwat. Bila dia diliwat, dia macam tak boleh nak tinggal benda tu. Mungkin dia selalu diliwat dan dia merasakan
benda itu dah jadi sebahagian daripada hidup dia. So dia tak boleh tinggalkan benda itu. Ataupun contoh yang kedua, penyebab kepada LGBT ni ialah dia macam budak-budak dia pergi ke sekolah asrama, yang di mana asrama tu kalau sekolah lelaki, sekolah tu untuk semua lelaki je, memang tak akan nampak perempuan. Kalau perempuan dia akan sekolah tu untuk perempuan je, tak akan nampak lelaki. So kalau macam mereka tinggal kat situ berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, jadi pandangan mereka hanya nampak kepada satu jantina sahaja. Bila nampak ke jantina lain, mereka nampak macam awkward. Jadi otak mereka dah set, okay, aku macam selalu nampak lelaki, aku suka lelaki kan. Mungkin dalam beberapa tahun hanya nampak lelaki, dia mesti dia mungkin ada kebarangkalian untuk merasakan suka kepada sama jantina. Okey, seperti itu. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih.